Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa Tuhan sudah memimpin kita memasuki minggu sampai di penghujung bulan ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian dan juga doa kita. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu menopang kami di dalam segala hal. Biar saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan biarlah ibadah kami ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Kita punya Bapa yang sungguh mengenal kita lebih dari siapapun di dunia ini. Yang tidak peduli masa lalu kita, tetapi tetap memilih kita sebagai anak-anaknya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sampai akhir hidupku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan lagi, Bapa, Engkau sungguh sangat mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi
Salah satu bukti kita bahwa kita setia kepada Tuhan yaitu kita tetap melayani Dia di tengah pandemi ini. Mari sama-sama kita bangkit untuk melayani Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, terus mengingatkan kita bahwa kita selalu setia untuk melayani Dia. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Allah tentara Tuhan, pastikan menanglah. Mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersorak, hidup kemenangan. Dan yang setia padanya, kemahkota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini lebih semakin lagi mengingatkan kita bahwa melayani Yesus adalah lebih indah, terlebih indah dari semuanya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku, terindah dalamku. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku, melayani Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Katakan lagi, tiada yang lebih indah selain ku melayani Engkau Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku, terindah dalamku. Terindah dalamku, rela aku tinggalkan. Terkasih dalamku, rela ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku.
terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们听神的话之前，我们一起来低头祷告。 Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur. 我们在天上的父，我们向你感恩， Kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. 因为我们有一个机会可以听你的话语。 Engkau tolong kami Tuhan supaya kami bisa memahami firman-Mu. 求你帮助我们，让我们可以明白你的话语， Dan kami berdoa juga supaya firman-Mu ini boleh kembali mengarahkan kehidupan kami. 让你的话语也是可以改善我们的生活。 Dan berkatilah dua hamba-Mu yang terbatas ini, pakailah menjadi saluran berkat Tuhan. 就求福这位两位你的仆人， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-17. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来开我们的圣经。 Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Keluaran 17 ayat ke-8 sampai ke-13. 我们今天要读从出埃及记第17章第8到第13节。 Dan saya akan membacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam bahasa Indonesia saja. 我会单单用印尼文来读给我们。 Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. 我们读经到这里。 Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada dalam kehidupan hari ini, kita sama-sama melihat bahwa pandemi hari ini jelas masih menjadi sebuah tantangan bagi kita. 现在我们看在我们的生活当中有一个疫情成为我们的挑战。 Berapapun umur kita, dari muda sampai yang senior, itu pun juga merasakannya. 从小到年纪大，我们就得到这个挑战。 Dan kita merasakan itu di dalam setiap dimensi kehidupan kita. 我们也感觉到这个问题在我们的每个方面的生活， Mulai dari kesehatan, perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial, dan seterusnya. 从我们的身体健康、经济、教育，还有等等。 Bahkan juga pandemi ini memberikan tantangan tersendiri bagi gereja Tuhan, bagi umat beragama. 这个疫情也是给这个教会我们属灵的挑战。 Dan kalau kita bicara secara khusus dalam konteks bergereja, setidaknya ada beberapa tantangan yang kita hadapi. 如果我们看见教会的疫情有几个问题，我们可以看到， Misalkan setidaknya menurut saya di dalam konteks pelayanan remaja gereja kita, 最少从我的看法，在我们的少年人的侍奉，在我们的教会， ketika saya masih ikut mendukung pelayanan remaja, maka saya melihat ada beberapa tantangan yang muncul.
因为我还帮忙在这里的教会来侍奉，我看有几个挑战。 Hari ini remaja di gereja kita, teman-teman remaja itu beribadah, ada ibadah di setiap minggunya melalui Zoom. 我们的少年人在我们的教会每个礼拜他们有用 Zoom 来敬拜，是吧？ Dan puji Tuhan ada 20 sampai 30 anak remaja yang mengikuti ibadah mingguan. 感谢神，因为有20到30位人可以参加。 Tetapi juga kita harus akui bahwa ada juga anak remaja yang sebelum pandemi itu hampir selalu datang setiap minggu, tetapi pas hari ini, pas kita ada ibadah rutin, malah nggak datang. 我们也是可以看到，如果以前这个有疫情之前，有几个少年人他常常来，但是现在他就没有参加。 Itu tantangan yang pertama yang saya lihat. 那是第一个挑战我看到的。 Kalau yang kedua adalah puji Tuhan itu beberapa pengurus itu bersedia dan penuh dedikasi untuk terlibat dalam pelayanan. 第二个我们可以看到，如果在我们的教会有几个人他们也是可以好好的侍奉。 Dan keterlibatan ini bukan hanya di konteks remaja atau pemuda saja, tetapi juga konteks umum. 这个不单单只有在少年人，但是也是在我们整个教会的。 Tetapi yang menjadi kekhawatiran saya adalah saking banyaknya atau saking sibuknya ikut pelayanan, saya khawatir mereka akan burn out. 但是如果从我的看法看，他们很多的侍奉，他们就可以成为很累。 Karena saking sibuknya pelayanan di dalam konteks pekerjaan dan di dalam konteks gereja, mereka bisa mungkin akhirnya stres, 因为 berat. 在他们的生活当中，他们有工作，他们也是有在教会的侍奉，他们会变成很大的压力。 Dan tantangan yang paling mendasar menurut saya adalah tantangan untuk tetap berjalan bersama dengan anak remaja untuk bertumbuh dalam Tuhan. 然后最本身的挑战就是可以一起跟少年人，可以在这个属灵上可以成长。 Dan itu hanyalah 3 dari sekian banyak mungkin tantangan-tantangan lain yang kita hadapi bersama sebagai gereja Tuhan di GKBJ Cengkareng. 这个只有3点的挑战，但是还有很多的挑战我们所面对的。 Nah, kalau kita melihat dengan lebih luas lagi, 如果我们一起来再看， secara umum gereja kita menghadapi tantangan di mana supaya kita di tengah pandemi ini gereja kita bisa terus mengarahkan menuju visi yang Tuhan berikan kepada kita. 如果我们看在我们现在的情况，在我们的最大的挑战就是我们的教会可以走到神已经给我们的目的。 Tantangannya adalah bagaimana supaya di tengah pandemi ini GKBJ tetap maksimal bergerak untuk menuju visi yang sudah Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kita di hari-hari yang lalu. 如果我们看现在的挑战就是怎么样我们在这个真咖喱的伟道堂，我们可以走在神已经给我们教会的一个目的，我们要走在里面的。 Apa visinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? 它的目的是什么呢？ Apakah kita masih ingat? 我们还记得吗？ Visi gereja kita, GKBJ, adalah menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus. 我们教会的目的就是可以带人认识基督， Bertumbuh serupa Kristus 可以增长成为像耶稣一样， dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. 可以成为祝福给教会和别人。 Itu visi gereja kita. 这个就是我们教会的目的。 Tantangannya adalah bagaimana di tengah pandemi ini sekalipun visi itu kita bisa bergerak maju menuju visi itu. 它的挑战就是怎么样在这个疫情当中，我们的教会可以走在这个的目的。 Nah, untuk menghadapi tantangan itu sebagai sebuah gereja GKBJ Cengkareng, apa yang perlu kita lakukan kemudian? 然后在这个挑战里，我们的教会能够做什么呢？ Nah, teks yang tadi kita baca menolong kita untuk bersama-sama merenungkan hal ini. 刚才我们所读的经文可以帮忙我们可以想这个问题。 Dan Bapak Ibu sekalian, teks yang tadi kita baca mengisahkan tentang bangsa Israel yang ada di satu tempat namanya Rafidim. 如果我们看刚才的经文，以色列它有在一个地方就是Rafidim。 Kalau kita baca dari ayat yang pasal 17 ayat yang pertama, maka kita akan bisa melihat apa kejadian yang terjadi di waktu itu. 如果我们看出埃及记第17章第1节，我们可以看那个时候的情况怎么样。 Di tempat itu bangsa Israel baru saja mengalami kehausan. 在那个情况，以色列人他们就很渴， Karena kehausan mereka mencobai Tuhan. 因为他们很渴，他们就骂神， Sempat bertanya juga, di manakah Tuhan? 他们也是问神在哪里呢？
Dan kemudian Tuhan pun memerintahkan Musa untuk membawa tongkat Musa, lalu memintanya memukul gunung batu supaya keluar air dari situ. 然后神也叫摩西他拿他的棍来打那个石头，让 Sehingga 它可以注水。 Sehingga kemudian air itu bisa diminum oleh orang-orang Israel yang sedang menggerutu itu. 所以以色列人可以得到水喝。 Nah setelah kejadian itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kumpulan orang bangsa Amalek yang kemudian datang menyerang bangsa Israel. 在那个时候有亚玛力人，他们来到以色列面前，他们要跟以色列打仗。 Nah orang Amalek ini adalah orang-orang yang tinggal di padang gurun. 亚玛力人他们是在旷野的民族， Dan orang-orang ini tiba-tiba datang tanpa diprovokasi oleh orang Israel. 他们突然间来到以色列面前，这不是以色列人已经带他们来的。 Dan kemungkinan mereka menyerang bukan karena memang diprovokasi atau diancam secara langsung oleh bangsa Israel. 他们来到以色列那边，不是因为以色列有对他们关系， Tetapi justru mereka datang mungkin karena terancam secara tidak langsung karena bangsa Israel tiba-tiba datang ke tempatnya, ngambil air dan seterusnya dan mereka merasa terancam, sumber dayanya terancam. 他们感觉到不安全，因为以色列人突然间来到他们的地方，然后在那边拿水。 Dan di waktu itu orang-orang Amalek itu menjadi tantangan bagi orang Israel. 在那个时候，亚玛力人他们成为以色列人的挑战。 Dan di dalam kejadian yang berlangsung itu, yang terjadi itu, Musa itu sebagai pemimpin melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik. 在那个情况当中，摩西当以色列人的领袖，他就做很好的。 Sebagai seorang pemimpin, Musa itu memanage orang-orang yang ada pada waktu itu. 当以色列人的领袖，他就安排那个以色列人。 Kalau kita baca tadi, kita bisa lihat bagaimana Musa itu mendelegasikan tugas kepada Yosua untuk memilih orang-orang yang akan terlibat dalam peperangan di garis terdepan. 摩西他就给耶稣亚一个责任，可以带领打仗。 Kemudian di kisah itu kita juga lihat bagaimana Musa itu meminta Harun dan Hur untuk ikut sama-sama Musa ke atas bukit. 摩西他也跟亚伦也和户尔一起跟他来上那个山。 Dan ketika orang-orang Israel dengan Yosua itu berperang melawan orang Amalek, Musa itu ada di atas bukit untuk kemudian memegang tongkat Allah di tangannya. 当耶稣亚和以色列人在打仗当中，摩西他在山顶那边抓住神的棍。 Kemudian dikisahkan bahwa ketika Musa mengangkat tangannya dengan tongkat Allah itu, Israel menang dalam proses perang. 我们看，如果摩西他举手的时候，以色列人就得胜； Namun ketika Musa tangannya turun, Israel kalah perang. 但是如果摩西他吹手，以色列人就打败了。 Dan kemudian setelah beberapa waktu Musa terus mengangkat tangannya, kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan lalu tangan Musa itu lelah. 如果摩西他就举手，但是我们看在经文当中，摩西的手就发沉。 Lalu kemudian Harun dan Hur itu mengambil batu supaya Musa itu bisa duduk di situ dan kemudian masing-masing Harun dan Hur itu memegang kedua belah tangan Musa supaya bisa terus terangkat. 然后亚伦和户尔他们就拿一个石头让摩西可以在那边坐，他们也抓住摩西的手，让摩西的手可以举上去。 Hingga sampai pada akhirnya Yosua dan orang-orang Israel, pasukan Israel itu bisa mengalahkan Amalek. 所以到耶稣亚和以色列人，他们就可以得胜跟亚玛力人打仗的时候 Dan，sesuai dengan tema khotbah hari ini yaitu topangan yang menguatkan, 就是今天我们所想的经文，就是这个神会鼓励我们。 mari kita sama-sama merenungkan sebenarnya apa makna dari topangan Harun dan Hur itu. 我们可以看当这个亚伦和胡尔的时候，他抓住摩西的手的意义是什么呢？ Dan secara sederhana menopang itu diartikan sebagai sebuah tindakan menyangga, menahan dari bawah gitu. 这个他们就是抓住摩西的手，他们就是从下面把他抓这样子。 Menopang itu juga berarti menolong, membantu orang lain. 当他扶着手的时候，就是帮助别人的意思。 Lalu apa maknanya topangan Harun dan Hur itu? 然后这个亚伦和
胡尔的负责它的意义是什么呢？ Apakah hanya sesederhana menolong pemimpin supaya Yosua dan bangsa Israel itu bisa menang perang? 如果他们的负责单单只有帮忙领袖让以色列人可以得胜吗？ Ya memang itu, menang itu kan tujuannya, memang itu tujuannya. 呀，他的目的就是让以色列人可以得胜。 Namun mari kita sama-sama gali lebih jauh apa arti topangan tangan itu. 但是我们可以看，他们当他们扶着摩西的手的意义是什么呢？ Untuk itu mari kita sama-sama mendalami lebih jauh, kita memperhatikan apa sih sebetulnya makna Musa itu mengangkat tangannya. 我们就可以看，当摩西他举手的意义是什么呢？ Dan Bapak Ibu sekalian, seorang ahli perjanjian lama itu menjelaskan bahwa sebetulnya ada dua objek yang sedang diangkat oleh Musa. 有一个这个学习就业的人，他是讲摩西他当有抓住两个东西在他的手上， Dan dua objek tersebut memiliki maknanya masing-masing. 这两个东西就是有每一个有自己的意义。 Yang pertama itu adalah satu tangan yang memegang tongkat. 第一个就是一个手他抓住那个棍子， Dan kemudian objek yang lain adalah Musa itu mengangkat kedua tangannya. 然后第二个就是摩西他扶着他的两个手。 Dan dua hal ini adalah sebetulnya dua tindakan yang punya makna masing-masing. 这个两个事情就是有每一个是有自己的意义。 Dan kalau dua-duanya disatukan, itu berarti ya Musa mengangkat kedua tangannya, dan di salah satu tangannya dia memegang tongkat Tuhan gitu. 就是当摩西他举手，他就一个手他就抓神的棍子。 Dan mari kita sama-sama mendalami apa maksudnya tuh dari dua objek tadi. 我们就可以看从这个棍子和手那个有什么意义。 Dan kenapa bisa dikatakan itu sebagai dua objek yang berbeda tapi dilakukan secara bersama-sama. 我们也是可以看这个有两个东西，为什么他们在一起来把它动？ Yang pertama mari kita bicara tentang satu tangan yang memegang tongkat Bapak Ibu. 我们可以看在一个手他抓着那个棍子。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di bahasa aslinya, 如果我们看它的本文， khususnya di ayat ke-11, 特别的在11节， di situ kata tangan yang digunakan adalah dalam bentuk single atau tunggal. 这个东西是只有一个的意思， Yang artinya adalah satu tangan. 它的意思就是一个手。 Dan hal itu berubah secara tiba-tiba ke ayat 12. 但是在12节，它突然间改变。 Nah, kata tangan yang ada dipakai di situ di dalam bahasa aslinya itu menggambarkan dua tangan atau jamak. 在这个本文上，在12节，他的手变成两只手。 Dan ini adalah salah satu alasan kemudian kenapa kita melihat sebetulnya ada dua hal yang dilakukan oleh Musa ketika tangannya diangkat itu. 所以在这里我们可以看到有两个事情摩西所做的，当摩西举手的时候。 Nah, ketika tangan yang memegang tongkat, satu tangan yang memegang tongkat itu apa artinya? 当摩西一个手他抓住那个棍子，它的意义是什么呢？ Nah, kalau kita lihat di sepanjang kitab Keluaran, maka kita akan menemukan beberapa kali kejadian Musa itu memegang tongkat dengan satu tangan. 如果我们看这个出埃及记的故事，我们可以看摩西有几次他就用一个手来举这个他的棍子。 Kita bisa lihat itu di berbagai kejadian. 有几个情况我们可以 Misalnya 看到。 adalah saat Musa itu mengubah tongkat dia, saat Tuhan mengubah tongkat Musa yang Musa pegang itu menjadi ular. 当摩西的棍子变成蛇的时候，当神改那个摩西的棍子变成蛇的时候， Itu ada di Keluaran pasal yang keempat. 那个有在出埃及记第4章， Kemudian itu juga terjadi lagi saat pemberian beberapa tulah. 我们也是可以看到，在这个神给埃及有几个债。 Dan kemudian juga di Keluaran pasal ke-14 kita menemukan bagaimana Musa itu membelah laut Tebrau itu dengan tongkat itu juga. 当摩西他劈裂那个红海，也是用那个一样的棍子。 Dan yang terakhir sebelum peperangan itu adalah Musa mengangkat tongkat itu dan kemudian memukulkannya ke batu sehingga dari batu itu keluar air. Itu ada di pasal 17 ayat 1 sampai ke 7 tadi. 在这个打仗之前，摩西也是用那个一个棍子，他打那个石头，所以那个出水。 Dari berbagai kejadian itu kita mendapatkan beberapa hal Bapak Ibu. 从那个事情我们可以看有几个事情。 Yang pertama adalah memang Musa itu
mengangkat tongkat itu biasanya adalah satu tangan, sehingga itu bisa dibilang itu satu aktivitas tersendiri. 因为我们看常常摩西他举手的时候只用一个手，所以那个就是变成一个动子。 Tapi kalau kita kemudian melihat di bagian kisah-kisah itu, maka kita akan menemukan bahwa tongkat ini bisa dikatakan sebagai divine weapon atau senjata ilahi gitu. 如果我们看从几个事情发生之后，这个棍子成为神的武器。 Tongkat itu seperti sebuah senjata atau sebuah alat yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya. 这个棍子是好像一个神的武器，给人家看他的能力。 Dan kemudian ketika Musa memakai tongkat itu, kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Di situ Tuhan ingin mengatakan bahwa sebenarnya Tuhanlah yang di dalam kuasanya, yang berperang dan yang melakukan sesuatu menyelamatkan Israel. 当摩西用那个棍子来做一个很奇妙的事情，那就神好像要跟人讲，是神祝福摩西，所以那个神迹就可以发生。 Dan itulah yang terjadi ketika bangsa Israel berperang melawan orang-orang Amalek. 这个问题就是发生这样子的，当以色列人他们跟亚玛力人打仗的时候， Yaitu ketika orang Israel melawan orang Amalek, maka di situ Tuhan ingin mengatakan bahwa memang sebetulnya Tuhanlah yang berkarya sehingga orang Israel itu bisa menang melawan Amalek. 当这个以色列人他们跟亚玛力人打仗之后，就是神也讲，因为神的能力，所以以色列人可以得胜。 Sebetulnya Tuhanlah yang di dalam kuasanya yang berperang melawan Amalek. 是因为有神在以色列人的当中，所以他们可以得胜。 Nah, itu adalah objek atau aktivitas pertama, yaitu dengan mengangkat tongkat dengan satu tangan. 这个就是第一个动词，就是摩西他举手的时候，用一个手举手。 Tapi seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa di ayat ke-12 ini tangan yang diangkat itu sebetulnya juga bukan cuma satu tangan ternyata. 然后我们在12节看到，原来摩西他不单单只有举一个手，但是他也是举两个手。 Justru dua-dua tangan Musa itu diangkat gitu. 但是他举他的两个手， Lalu apa maknanya mengangkat kedua tangan ke atas itu? 然后他举两个手的意义是什么呢？ Dan di dalam perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, dan di lingkungan pada waktu itu yang biasa disebut sebagai Timur Dekat kuno, 如果我们看这个就业，特别的在古时候的东方， dan doa itu umumnya diungkapkan dengan gestur dua tangan yang terangkat, termasuk juga di dalam konteks kejadian atau keadaan perang. 祷告的时候，他们就是举他们的两个手。 Dan di dalam konteks perang di Timur Dekat kuno itu, doa itu dipanjatkan kepada dewa-dewi untuk meminta pertolongan mereka untuk bisa memenangkan peperangan. 当那个时候，他们祷告是让他们可以得胜在打仗当中。 Namun tentu ketika gestur itu kita maknai dan ketika hal itu Musa lakukan, tentu dia tidak sedang berdoa kepada dewa-dewi. 当摩西他举他的手，他不是跟另外的神祷告， Tetapi ketika Musa melakukan itu, jelas dia kemudian memanjatkan doa kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya atas Yosua dan pasukan Israel yang berperang. 当摩西他举他的两个手，他是跟耶和华祷告，让耶稣也可以得胜。 Dan oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tadi, 所以我们看刚才我们所听的， dua objek atau dua tindakan yang Musa lakukan itu memiliki makna yang mendalam buat saya. 这个摩西两个动词有特别的影响在我的生活。 Yaitu sebagai seorang pemimpin, 当一个领袖， Musa itu mendemonstrasikan secara kasat mata, secara kelihatan. 摩西他就做一个动词， Dia menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana ia memohon kepada Tuhan dengan gestur dua tangan terangkat itu. 他给以色列人看，让他举他的两个手。 Namun ketika dia mengangkat tangannya beserta dengan tongkat yang menyatakan kemahakuasaan Allah, 当他举两个手，也是他抓着一个神的棍子， maka ia sedang menunjukkan bahwa dia memanjatkan permohonan itu kepada Tuhan yang maha kuasa, kepada Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. 他的意义就是他跟有全能的神来祷告。 Maka itu menunjukkan bagaimana Musa itu meminta pertolongan Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel secara ajaib dari perbudakan Mesir. 所以我们可以看这个，就是摩西他跟很奇妙的神，他用很奇妙的
事情拿以色列人出来从埃及 Dan。kepada Tuhan itulah Musa itu memohon pertolongannya supaya orang Israel itu bisa menang melawan Amalek. 对这样的神，摩西祷告，让以色列人可以得胜。 Nah, dengan memaknai Musa mengangkat tangan itu seperti itu, 我们已经看了这个摩西举手的意义， dan kemudian dikatakan bahwa Harun dan Hur itu menopang tangan Musa, 然后亚伦和户尔他扶着摩西的手， topangan tangan itu memberikan sebuah pesan penting. 他们扶着那个手也是有意义， Bahwa Harun dan Hur itu bersama dengan Musa, 就是亚伦和户尔他们一起跟摩西， ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka sama-sama memohon pertolongan Tuhan. Mereka satu hati memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa itu. 他们全心，他们一起来对全能的神来祷告。 Meskipun tidak dideskripsikan dengan cukup detail, 无论在经文没有很清楚的看到， harusnya Yosua dan pasukan Israel pun berperang dengan sebuah keyakinan yang sama. 但是耶稣也和以色列人他们打仗的时候，他们也是有一样的信心。 Apalagi mereka tahu Musa naik ke puncak bukit itu dengan tongkat Allah yang berkuasa itu. 他们也是知道摩西他上那个山顶，摩西是带这个全能的神的棍子。 Dan melalui pemahaman seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, 然后我们可以从这样的事情，我们可以看到， baik Musa, baik Harun, baik Hur, Yosua dan para pasukan Israel lainnya, 那个摩西耶伦也是户尔，耶稣也是以色列人， itu mereka bukan hanya bergerak bersama untuk tujuan yang sama. 他们不单单就走在有一样的目的， Mereka bukan hanya bergerak bekerja sama untuk menghadapi tantangan yang ada. 他们不单单就合作来面对前面的事情， Tetapi mereka juga bergerak dengan sebuah kepercayaan yang sama juga. 但是他们也是有一样的信心来走， Yaitu mereka percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, 他们相信有全能的神， bahwa Tuhan itu akan menolong mereka menghadapi tantangan itu. 神可以帮助他们面对那个挑战。 Nah, berdasarkan kisah ini Bapak Ibu dan teman-teman, 从这个故事呢， sebagai jemaat GKBJ Cengkareng kita setidaknya bisa belajar dua hal penting. 当我们在这个正嘎连尾道场，我们可以看有2点， Tentang bagaimana gereja kita Bapak Ibu, untuk bisa menghadapi tantangan gereja yang gereja hadapi di masa pandemi hari ini. 我们可以看到在这个教会所面对的事情。 Yang pertama Bapak Ibu, 第一， kita harus bekerja sama. 我们要合作， Siapapun anggota jemaat GKBJ Cengkareng, berapapun umurnya, apapun latar belakangnya, kita harus bekerja sama. 我们从小到大，我们要一起合作， Bukan cuma terlibat. 不单单只有参加， Terlibat itu nggak selalu kerja sama. 我们参加不是合作， Orang bisa saja terlibat dengan melakukan tanggung jawab tertentu saja. 我们可以参加或者也是做一些事情， Yang penting tugasnya selesai. 我的东西做好就好了。 Orang yang terlibat mungkin saja dia tidak dengan sengaja ingin bekerja sama untuk memajukan pelayanan. 如果单单只有参加，他不是有要合作的心来一起来工作，在神的工作里， Maka kemudian penekanannya ada pada bekerja sama. 所以他的重点就是在合作， Supaya apa? 让什么呢？ Supaya bahkan di tengah tantangan pandemi hari ini, gereja kita bisa terus membawa orang pada Kristus. 让在这个疫情当中，我们的侍奉也是可以带别人来认识耶稣。 Kita sebagai gereja Tuhan bisa sama-sama bertumbuh dalam iman menuju serupa Kristus. 我们当这个基督的教会，我们也是可以一起更认识神。 Dan bahkan 基督 kita sama-sama bisa terus menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. 我们也是可以成为教会和别人的祝福。 Namun Bapak Ibu dan teman-teman, 但是呢，弟兄姐妹们， pada faktanya memang tidak semua orang 我们可以看，如果不是每个人， mereka itu mau melayani. 他们有心要来侍奉神。 Dan Bapak Ibu sekalian, memang saya yakin di sisi lain ada banyak pelayan Tuhan yang memang sudah maksimal melayani. 但是呢，我也相信，也是有一些人他已经很火热的心
来侍奉神。 Tapi kita harus akui bahwa ada juga yang belum melayani atau bekerja sama di dalam pelayanan Tuhan. 但是在神的工作当中，也是有一些人还没有在里面参加， Ada yang mungkin dulu juga aktif melayani. 也是有以前很火热的心来侍奉， Tetapi karena ada pengalaman pahit bersama dengan pelayan lainnya, 但是 tidak jadi pelayanan lagi. 但是因为有跟另外的侍奉人有问题，他就没有侍奉了。现在 Ada yang mungkin udah terlanjur terlanjur kecewa dengan keadaan gereja mungkin. 应该也是有一些他已经对教会有不好的关系， Dan mungkin sudah malas terlibat untuk karena gereja kayaknya udah nggak ada perubahan deh. 他看到教会这样，他就不要侍奉。 Dan mungkin juga ada mungkin yang memang tidak mau melayani ya karena memang merasa tidak mampu atau tidak layak. 有一些人他也是不要侍奉，因为他想他不能够。 Ada mungkin yang tidak mau melayani ya karena emang nggak mau aja gitu. 也是有不要侍奉，因为他不要侍奉。 Ada begitu banyak hal Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa menjadi alasan kita kemudian untuk tidak bekerja sama di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. 有很多理由我们可以用的，让我们没有一起在神工作当中来合作。 Namun Bapak Ibu dan teman-teman, 但是呢，弟兄姐妹们， saya yakin kita semua rindu gereja kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. 我相信我们也是要我们的教会可以在基督里发展， Bisa terus berkembang bahkan di tengah pandemi hari ini. 可以一直发展在这个疫情当中。 Dan dengan kerinduan itu Bapak Ibu dan teman-teman, 用这样的心呢，弟兄姐妹们， kalau kita mau gereja GKBJ Cengkareng itu makin Tuhan pakai luar biasa lagi, 让我们在真高粱的伪教堂，我们可以神可以用我们更大的。 pilihan kita cuma satu. 我们的选择只有一个， Kalau cuma satu berarti itu bukan pilihan sebenarnya. 如果只有一个，那个不是选择， Apa itu? 那是什么呢？ Yang jelas bukan berhenti pelayanan. 那个不是没有在侍奉， Memang ada orang-orang tertentu yang memang harus berhenti pelayanan karena alasan tertentu. 有一些人他不能够在侍奉，因为有特别的理由。 Dan memang harus diakui kadang-kadang alasannya tidak selalu salah gitu. 我们也是要看他的理由，有时候也是不错的。 Tapi yang saya maksud ini adalah bukan secara total berhenti pelayanan di gereja ini. 我的意思不是完全没有在这个教会侍奉， Bukan nyinyir di belakang. 不是在后面来讲来讲去， Bukan menyalahkan gereja ataupun oknum ataupun pemimpin gereja atau jemaat. Bukan itu. 不是怪教会或者另外的会友，不是那是。 Pilihannya adalah hanya bekerja sama di dalam pelayanan di GKBJ Cengkareng. 我们的选择只有在我们这个真高粱伪教堂，我们一起来合作。 Dan rasanya tidak perlu dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita caranya bisa bekerja sama. 也是我不用再解释怎么样我们可以在这个教会合作， Ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. 我们可以有很多方法来做， Dengan terlibat aktif dalam berbagai pelayanan, 参加在各种各样的侍奉， inisiatif dalam melakukan sesuatu untuk jemaat lainnya, 我们可以做一个事情给为了另外的会友们， inisiatif memberikan kritik atau masukan yang konstruktif, yang membangun untuk para pemimpin gereja. 我们可以给在这个教会的领袖有好的意见 Dan。tentu kita sebagai pemimpin gereja, sebagai pengurus pun juga harus mau mendengarkan itu dan kemudian memikirkannya dengan sungguh-sungguh. 我们当教会的领袖，我们也是可以用心来听， Kita bisa berkolaborasi bersama-sama. 我们可以一起来合作， Bukan suruh sana, suruh sini, perintah sana, perintah sini, bukan itu. 不是叫来叫去， Tapi kita sama-sama bisa bekerja sama, berkolaborasi, memikirkan sama-sama bagaimana gereja Tuhan ini bisa kemudian semakin maju, semakin dipakai Tuhan luar biasa. 但是我们可以一起合作，我们也是一起来想怎么样这个在教会的侍奉可以发展， Dan tentu ada banyak cara lainnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. 也是有另外的方法我们可以所做的。 Dan itu pelajaran pertama, yaitu bekerja sama di dalam pelayanan. 这个就是第一点。 Yang kedua adalah, dan ini yang paling penting, 这个第二点就最重要的点， kita itu harus melakukan semua itu dengan kepercayaan penuh pada Allah yang Maha Kuasa itu. 我们做那些东西是因为我们也是相信全能的神， Yang di dalam keadilan, di dalam kasih, di dalam kuasanya telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. 在他的爱和他的全能里，他已经派了耶稣基督可以
拯救了我们。 Sebagai gereja Tuhan, kita harus punya kesatuan di dalam hal itu, Bapak Ibu dan teman-teman muda. 我们在侍奉当中，我们有这样的思想。 Jika kita bergerak dengan kesatuan hati yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa itu, 如果我们一起合作，用相信全能的神的能够帮助我们的心， pada Tuhan yang mampu menolong kita menghadapi tantangan gereja kita hari ini, 对神可以帮助我们在这个现在教会的挑战当中。 saya yakin kita sama-sama gereja ini akan terus dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. 我们的教会可以一直发展，也是我们的教会可以成为别人的祝福。 Meskipun gereja kita harus kita akui bahwa diisi dengan orang-orang yang tidak sempurna. 我们也是要看我们的教会也是有还没有完美的人， Termasuk kami hamba Tuhan dan majelis. 也是我们神仆，也是只是 Termasuk juga pengurus departemen dan semuanya kita nggak ada yang sempurna. 我们在这个教会会有我们全部就不是完美的 Oleh 人， karena itu tidak heran ada banyak konflik yang terjadi. 所以呢很多问题发生。 Tapi Bapak Ibu dan teman-teman, 但是呢，弟兄姐妹们， jika kita terus bergerak bersama-sama di dalam ketundukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, 但是如果我们一起走，也是在顺服全能的神的里面。 jika kita bergerak dalam tuntunan Tuhan yang berkuasa itu, 如果我们在这个全能的神的路走， saya yakin kita akan sama-sama bisa kemudian semakin mengejar visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita. 我们就可以一起来做神已经给我们这个教会的目的。 Berdasarkan kebenaran ini, 过了这个经文， tentang kesatuan hati kita di dalam Tuhan yang Maha Kuasa itu, 在我们一起相信全能的神力， akan sangat baik apabila kita kemudian merenungkan kembali kemudian sebetulnya apa sih yang kemudian mendorong kita, khususnya bagi yang sudah terlibat, apa yang mendorong kita terlibat pelayanan. 我们可以再一次在想，什么东西推了我们要在这个教会侍奉？ Apa motifnya? 我们的心是什么样？ Apakah motifnya ini betul-betul sebagai wujud nyata kita itu percaya penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu? 是因为我们真正相信全能的神吗？ Sebagai wujud ketaatan kita atas tuntunan yang Tuhan berikan? 是因为我们顺服神吗？ Atau ini hanya sekedar mengisi waktu luang? 还是这个只有单单我们有空的时间，我们就 Atau 用 ini 来侍 karena 奉？ nggak enak lah dimintain pelayanan terus ya terimalah. 还是因为我们不好意思已经要侍奉？ Dan banyak sekali motif-motif lainnya yang kadang-kadang kita harus kembali luruskan sesuai dengan firman Tuhan. 有一些是我们就是要用对的方面来做， Itu yang kedua. 这个是第二点。 Yang pertama tadi itu bicara tentang bagaimana kita bekerja sama. 第一点就是管理我们怎么样，我们可以一起合作。 Yang kedua bicara tentang bagaimana kita bekerja sama di dalam pelayanan Tuhan dan kita terus percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. 第二点，我们合作，在我们信全能的神。 Melalui firman Tuhan hari ini, 过了今天的真道， rasanya kita semua harus merenungkan kembali. 我们一起需要在想我们的侍奉， Bukan hanya yang belum pelayanan, 不单单还没有侍奉的， atau bukan hanya mereka yang sudah berhenti pelayanan, 或者已经停侍奉， tetapi juga bagi kita yang sudah terlibat aktif di dalam pelayanan. 但是也是我们，但我们也是正在侍奉当中。 Apakah kita betul-betul sudah melakukan kerjasama itu? 我们有做这样的合作吗？ Apakah kita betul-betul sudah bergerak maju melayani berdasarkan kesatuan kepercayaan kita di dalam Tuhan yang Maha Kuasa itu? 我们有一起的心相信这样全能的神理吗？ Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. 弟兄姐妹们，我们一起来想我们今天的 Dan 经文。 marilah kita bekerja sama dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di GKBJ Cengkareng. 我们一起在这个真咖喱尾道堂，我们一起来合作，在神的侍奉。 Ketika bicara pelayanan, saya bukan hanya bicara tentang pelayanan yang ada di dalam gereja, 我讲侍奉的时候，不单单只有在教会里的侍奉， tapi juga termasuk pelayanan keluar, pelayanan penjangkauan, pelayanan kita diakonia, dan banyak hal lainnya. 但是也是初期的侍奉，比如说好像传福音等等。
Dan ketika kita sama-sama bekerja sama dan bukan cuma sekedar terlibat, 如果我们是一起合作，不单单只有跟做或者参加 dan，ketika kita sama-sama bergerak dalam kesatuan hati yang percaya pada Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, 当我们同心信基督里来受奉， saya yakin kita sama-sama bisa menghadapi tantangan gereja hari ini. 我们一起可以面对现在教会的挑战， Bahkan kemudian terus mengembangkan gereja kita, rumah kita yang Tuhan percayakan ini. 我们也是可以让这个教会可以发展， Sehingga pada akhirnya gereja kita bisa secara maksimal membawa orang pada Kristus. 所以我们的教会可以带别人来认识基督， Bertumbuh serupa Kristus. 可以在基督里成长， Dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. 可以成为教会的祝福，也是别人的祝福， Kiranya Tuhan menolong kita. 让神可以帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. 我们在天上的父，我们向你感恩，因为今天的话语。 Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk sama-sama merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. 让你的圣灵可以帮助我们，可以在思想，在我们的生 Terima 活当 kasih ya 中。 Tuhan. 我们感谢你， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari bersama-sama kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita juga akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa supaya pemerintah dapat tetap fokus dalam mengendalikan pandemi yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Mari kita bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena di tengah kondisi pandemi ini, Engkau masih memberikan hikmat, Engkau masih memberikan kepintaran, dan Engkau masih memberikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah di masa-masa saat ini. Kami mengucap syukur Bapa, karena pemerintah juga terus mengusahakan supaya negara kami dapat lepas daripada pandemi. Bapa, kami ingin berdoa untuk menyerahkan pemerintah kami untuk beberapa hal. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pengembangan vaksin merah putih yang saat ini sedang terkendala karena kurang ketersediaan ahli dan juga keterbatasan infrastruktur riset. Biar Engkau Tuhan boleh memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Engkau boleh mempersiapkan ahli-ahli yang dapat menangani, melakukan riset, dan juga infrastruktur riset yang boleh memadai Tuhan, supaya vaksin merah putih dapat diproduksi secara mandiri di Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya pemerintah juga dapat terus mengembangkan di dalam pelacakan tracing atau uji testing swab dan perawatan terhadap COVID-19, supaya Tuhan segala hal yang menyebabkan meningkatnya perkembangan penyebaran COVID dapat segera teratasi. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya proses vaksinasi nasional dapat dilakukan dengan baik secara merata, dan setiap warga negara Indonesia Tuhan boleh memiliki hati yang mau ikut kepada aturan pemerintah, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa supaya kita dapat menemukan pelayanan yang bisa kita lakukan pada masa-masa sekarang ini, terutama pada masa-masa COVID ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sekali lagi Tuhan mengucap syukur
Karena di tengah-tengah pandemi, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan di mana kami boleh melayani Engkau. Kami boleh melayani Engkau di berbagai bidang, melalui berbagai skill yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami ingin berdoa supaya Engkau boleh terus memberikan hikmat kepada setiap daripada kami. Supaya kami boleh melihat talenta apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kemampuan apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Sehingga kami boleh menggunakan itu untuk melayani Engkau, dan kami juga boleh memanfaatkan, mengembangkan karunia yang Engkau berikan untuk melayani Engkau dan memajukan pelayanan-Mu di GKBJ Cengkareng ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyatukan hati saudara sekalian untuk bersatu, saling melayani dan bekerja sama di dalam pelayanan. Sehingga melalui kerjasama yang baik, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan banyak orang mendapatkan berkat dari pelayanan-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama saudara sekalian, minggu depan pada tanggal 5 September kita akan beribadah kembali di tempat ini. Jadi saudara sekalian, ibadah hanya dilaksanakan satu kali jam 8 pagi. Dan bagi saudara sekalian yang ingin mengikuti ibadah harap mendaftarkan terlebih dahulu. Baik melalui Agnet maupun saudara sekalian bisa menelepon langsung admin gereja kita. Dan saudara sekalian, syarat bagi mereka yang mengikuti ibadah onsite di tempat ini, yaitu berumur 18 tahun ke atas dan lansia itu diperbolehkan asal sudah divaksin. Dan juga diharapkan jemaat yang mengikuti ibadah onsite di tempat ini, saudara sekalian harap mematuhi protokol kesehatan. Terus juga saudara sekalian, minggu depan kita ada perjamuan kudus, kiranya kita juga boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan juga kita boleh mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan misi, dan persembahan ucapan syukur. Kiranya saudara sekalian boleh mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalian, di bulan pelayanan ini kita juga akan mendengarkan beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita yang sudah melayani, baik melalui YouTube, direkam dan kita mendengarkan saat pengumuman waktu ibadah, ataupun melalui Facebook maupun Instagram yang saudara sekalian bisa lihat di Instagram dan Facebook GKBJ Cengkareng. Kiranya kita juga dengan mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara seiman kita, kita juga boleh terdorong untuk melayani dan mengikuti kelas bertumbuh. Kiranya kita
boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat terkasih GKBJ yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Lani. Saya melayani di bidang sekolah minggu. Karena saya suka dengan anak-anak dan itu cita-cita saya sih dari dulu saya sekolah minggu, remaja, itu udah ambil komitmen nanti kalau udah selesai dari remaja masuk baktian umum, saya mau melayani di sekolah minggu. Sama ini kalau sukanya ya karena memang suka dengan anak-anak, terus bisa berinteraksi, bermain sama anak-anak, itu sih senangnya, sukanya. Kalau dukanya yang di sekarang ini di masa pandemi, ya udah nggak pernah ketemu anak-anak, sudah lama, sudah hampir 1,5 tahun, kita ibadah melalui online. Jadi dukanya itu ya nggak bisa lihat anak-anak, interaksi dengan anak-anak, mau lihat ekspresi mereka gimana waktu ibadah, itu sih dukanya untuk selama pandemi ini. Mau mengajak aja seluruh jemaat GKBJ Cengkareng untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan dan mendukung program pelayanan di bulan Agustus sampai September ini, dan juga rindu untuk semua jemaat melakukan pelayanan. Kepada siapa kita mau melayani nih? Nah, tentu kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Melayani itu harus kita benar-benar dari hati kita yang keluar, yang merasa bahwa kita sudah dilayani terlebih dahulu. Jika kita mengetahui semuanya ini, maka kita jelas bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Saya harus memiliki beban untuk melayani. So, sekarang di bulan September ini juga kita akan memulai gerakan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang menjalankan tugas pelayanan di misi, di menjadi misionaris-misionaris di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Dan nanti sekalian siapa saja orangnya, kita akan mendapatkan informasi melalui WA yang disampaikan. Nanti ada sharing pelayanan yang dilakukan oleh misionaris-misionaris, ya, dan saudara sekalian boleh terlibat untuk mendukung mereka. Ada 5 misionaris dan mereka pernah juga beribadah dan melayani tempat kita, yaitu saudara Jeki dan Kristina di Rumah Sakit Bethesda Surukam, saudara Amin di Papua, pendeta Winata di Kartidaya, Guru Injil Joner Marbun di suku Baduy, dan Guru Injil Laura di Papua. Kiranya kita boleh menyisihkan uang kita untuk mendukung pelayanan mereka, dan GKBJ akan memfasilitasi penyaluran dana yang saudara sekalian berikan. Dan pengumpulan dana berakhir di akhir bulan September ini. Dan saudara sekalian juga ada kelas pembinaan menuju serupa Kristus akan dibuka kembali, kelas berakar. Ini kelas yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin dibaptis dan atestasi. Akan dimulai pada tanggal 5 September ini dengan tema manusia dan dosa yang disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Dan kelas berakar ini akan dilaksanakan 8 kali pertemuan dan diadakan pada malam hari jam 7 malam.
Dan bagi saudara sekalian yang ingin mendaftarkan bisa menghubungi tata usaha. Saudara sekalian, kelas Zoom untuk kelas bertunas akan dilaksanakan hari ini tanggal 29 Agustus jam 11 pagi dengan sesi berdoa disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Bagi saudara sekalian yang mengikuti, harap boleh mengikutinya dengan setia. Dan juga saudara sekalian, kelas prabaptisan dan atestasi sekaligus upacara baptisan akan dilaksanakan di gereja hari Sabtu tanggal 4 September yang akan dimulai jam 10 pagi. Jadi saudara sekalian diharapkan untuk datang tepat waktu. Bagi saudara sekalian yang akan dibaptis dan atestasi, saudara sekalian boleh datang tepat waktu. Dan yang terakhir, saudara sekalian, mengundang saudara sekalian untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa misi yang diadakan pada hari Kamis tanggal 2 September jam 7:30. Kita akan mendengarkan sharing pelayanan dari Guru Injil Ishak Membulu 5 yang menjadi misionaris di negara Kamboja, ya. Dan sharing ini diberi judul Melihat Tuayan di Kamboja. Jadi mengundang saudara sekalian untuk boleh bersama-sama membuka wawasan kita tentang pelayanan misi dan juga kita boleh berdoa bersama-sama untuk pengabaran Injil di Kamboja. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua.